Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kumpulan 11. Nama saya Muhammad Asfar bin Syuhaimi. Pada kali ini saya akan membentangkan pembentang yang pertama. Saya akan membentangkan tajuk iaitu kehidupan kepelbagaian bangsa dan cara menghidupkan masyarakat harmoni di Malaysia. Tajuk ini telah dipilihlah sebagai satu projek berbulan yang telah diletakkan oleh pihak UiTM. Okey, pengenalan untuk tajuk ini iaitu secara umumnya lah, Malaysia ini sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum, yakni masyarakat majmuk yang terdiri daripada 3 kaum utama, iaitu kaum yang terbesar di Malaysia iaitu kaum Melayu, kedua Cina, dan yang ketiga India. Dan di samping itu ada kaum-kaum lain iaitu suku kaum yang minoriti yang terdapat di dalam Malaysia. Okey, kemajmukan ini ialah salah satu cabaran utama dalam mencapai misi menjayakan pembangunan negara ke arah pencapaian status negara maju. Dalam mencapai tahap keharmonian dan perpaduan, negara Malaysia masih belum berada dalam tahap keadaan yang stabil dalam menjayakan pembangunan negara maju. Pelbagai isu dan masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam menghadapi masyarakat majmuk. Terdapat konflik mungkin tidak boleh dielakkan tapi dapat diminimumkan jika diuruskan konflik tersebut dengan lebih baik. Konflik ini terdapat dua implikasi, iaitu konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif iaitu konstruktif. Ia merujuk kepada konflik yang berlaku dalam usaha menghasilkan satu keputusan dan tindakan bersama dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Manakala untuk konflik negatif, destruktif, iaitu konflik yang boleh membawa kepada pergaduhan, keganasan dan pertengkaran yang boleh merosakkan keharmonian bersama antara kaum dan agama. Kemajmukan masyarakat Malaysia yang berkaum ini membawa banyak cabaran kepada pembentukan bangsa Malaysia. Pelbagai masalah yang timbul dalam membuat segala keputusan yang diambil kira oleh semua kaum bagi memastikan kemakmuran masyarakat di dalam Malaysia. Okay, seterusnya saya akan memperjelaskan berkaitan dengan isu-isu sensitif dalam masyarakat di Malaysia. Seperti umumnya kita tahu, isu-isu sensitif kini tidak lagi sekadar memfokuskan isu agama dan perkauman sepenuhnya, tetapi ia merentasi isu ekonomi, pendidikan, perundangan dan sosial. Pada 27 November 2018 menjadi titik tolak konflik perkauman yang besar yang telah berlaku di dalam Malaysia. Konflik ini terjadi di antara kaum India dan Melayu disebabkan oleh pergaduhan antara dua kaum ini. Insiden ini berlaku di Kuil Sri Maha Mariamman yang mana kerusuhan telah tercetus di antara dua kaum ini, telah menyebabkan pergaduhan dan telah meragut nyawa seorang anggota bomba yang tidak bersalah. Sejak insiden ini berlaku, isu perkauman atau ketegangan etnik di Malaysia kembali disemarakkan oleh provokator. Insiden ini juga lebih parah disebabkan oleh seorang menteri yang bernama Senator P. Wattamuti selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam bahagian perpaduan negara dan kesihatan sosial
telah memuatkan satu pernyataan di media sosial yang berbau perkauman dan hasutan. Isu ini sedemikiannya telah diibaratkan api dalam sekam yang cuba menyemarakkan isu perkauman di negara ini. Selain isu tadi, isu-isu sensitif dalam masyarakat majmuk di Malaysia timbul pada sebelum PRU14 dan pasca PRU14. Ini berlaku pada isu yang melibatkan isu agama, kaum dan ekonomi. Pada isu kaum dan agama telah tercetus melibatkan hak keistimewaan orang Melayu. Ini melibatkan isu perkauman. Selepas dan dalam peralihan kerajaan yang lama kepada kerajaan yang baru, isu-isu kaum dan agama masih lagi menjadi bahan provokasi pihak-pihak dalam menuntut hak dan kesemarataan antara kaum, agama dan gender. Isu sensitif yang timbul dapat mewujudkan bentuk hubungan sosial yang tidak harmoni antara kaum dan agama dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ahli kumpulan 2 iaitu Muhammad Faisal bin Abdul Halim akan mengupas lebih lanjut berkenaan dengan beberapa faktor ke arah keharmonian berbilang bangsa di Malaysia. Faktor pertama ialah yang saya pilih adalah perpaduan kunci keharmonian. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama perlu menganggap diri Malaysia sebagai bangsa Malaysia. Keharmonian ini dapat dinilai dengan kesepakatan pelbagai bangsa dengan kedudukan mereka di kawasan bandar dan luar bandar. Kesejahteraan ini wujud dengan begitu baik, malah sentiasa menghormati di antara satu sama lain. Kita ambil contoh di luar bandar, di kampung, sistem kejiranan di antara bangsa-bangsa lain berjalan dengan baik, tidak pernah berlaku kekecohan atau sebaliknya. Okay. Kejiranan yang harmoni dan tidak mengira bangsa akan menjadikan Malaysia salah satu negara yang akan dihormati. Untuk faktor kedua yang saya pilih adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama yang diamalkan di Malaysia dengan menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi turut disambut baik oleh bangsa lain. Ia menjadikan keagamaan ini sebagai pemangkin kesepakatan dan keharmonian. Kita boleh lihat dari segi setiap tahun, saban tahun kita menyambut pelbagai perayaan di Malaysia. Contohnya Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan juga di Bali. Sambutan yang dilakukan adalah disebabkan pelbagai kaum, bangsa dan kita merayakan dengan begitu baik sekali tanpa berlaku perbalahan atau sebagainya. Ia menunjukkan di Malaysia kebebasan beragama sangat baik dan disambut baik oleh bangsa lain. Keharmonian demi kesatuan ini juga merupakan keunikan yang bukan sahaja memperteguhkan lagi perpaduan antara kaum, malah menjadi penanda aras bagi Malaysia dalam mencapai matlamat sebagai negara yang aman dan harmoni. Faktor ketiga ialah sistem pendidikan negara. Jika kita lihat sistem pendidikan negara sejak dari dulu lagi, sejak dari kemerdekaan, sistem pendidikan negara diutamakan. Kelestarian pendidikan negara ialah daripada segi pendidikan yang berkesan. Ini akan mewujudkan keadaan persaingan yang sihat di kalangan pelajar, Bumiputera dan bukan Bumiputera. Malah pendidikan juga dilihat sebagai wadah yang boleh merapatkan jurang antara kaum dalam sebuah negara yang memiliki masyarakat majmuk seperti negara Malaysia. Faktor keempat yang kami ambil kira dalam keharmonian pelbagai kaum ini adalah kestabilan ekonomi. Kestabilan politik bagi sebuah negara amat penting kerana ia akan memberikan kesan besar kepada ekonomi untuk terus berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Perpaduan kaum, kemakmuran yang dikecapi
dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan sektor ekonomi yang dikuasai berbagai kaum, berbagai bidang dalam sektor yang berbeza, menjadikan Malaysia salah satu negara yang punya perniagaan yang berbilang bangsa. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syamim bin Zulkifli. Saya ahli kumpulan yang ketiga dan terakhir. So saya akan membincangkan tentang cabaran dalam mewujudkan keharmonian pelbagai bangsa. So dalam hal ini pelbagai cabaran yang dihadapi oleh negara kita dalam mewujudkan keharmonian berbilang kaum di Malaysia. So antara cabaran yang pertama ialah untuk mewujudkan negara Malaysia bersatu padu yang mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. So dalam hal ini, dia mesti menjadi negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni, bekerjasama sepenuhnya secara adil dan terdiri daripada satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dedikasi kepada negara. Untuk cabaran yang kedua pula ialah cabaran untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram, maju dengan keyakinan akan keupayaan sendiri, berbangga dengan apa yang ada dan juga dengan apa yang telah dicapai untuk cukup gagah menghadapi pelbagai masalah. Masyarakat Malaysia ini mesti dapat dikenali melalui usaha mencapai kecemerlangan amat sedar akan semua potensinya walau tidak mengalah kepada sesiapa dan dihormati oleh rakyat negara lain. Bagi cabaran yang ketiga pula ialah usaha mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang yang mengamalkan satu bentuk demokrasi Malaysia yang mempunyai persefahaman matang berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara yang membangun. Bagi cabaran yang keempat pula ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral, beretika dengan warga negaranya teguh dalam nilai agama, kerohanian dan didukung oleh nilai etika paling tinggi. Bagi cabaran yang kelima pula ialah untuk mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur dengan rakyat Malaysia pelbagai kaum bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama mereka dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka pada satu negara. Bagi cabaran yang keenam pula ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. Masyarakat yang mempunyai daya perbahan tinggi dan berpandangan ke depan yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. Bagi cabaran yang ketujuh pula ialah mewujudkan masyarakat penyayang, budaya menyayangi, sistem sosial yang mementingkan masyarakat lebih daripada diri sendiri dan kebajikan insan tidak berkisar pada negara atau orang perseorangan tetapi dikelilingi oleh sistem keluarga yang kukuh. Dan akhir sekali cabaran yang ke-8 ialah cabaran untuk memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Ini merupakan masyarakat yang melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama dengan mewujudkan perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. Masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada penalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi dan pengenalan kemunduran ekonomi berdasarkan kaum. Bagi kesimpulannya, kita dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Sebagai rakyat Malaysia, sudah tidak asing lagi dengan wujudnya masyarakat berbilang kaum di negara kita seperti Cina, Melayu, India, Kadazan dan sebagainya. Benarlah peribahasa rambut sama hitam hati lain-lain jelas menunjukkan walaupun manusia mempunyai warna rambut yang berbeza yang sama tetapi sukma dan keinginan manusia adalah berbeza. Dengan wujudnya perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat, barulah masyarakat harmoni yang mempunyai aspirasi yang sama dapat dicapai. Oleh yang demikian, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita hendaklah mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia seperti kata peribahasa bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Kemajemukan bangsa dan rantaian budaya telah memainkan peranan yang sangat penting dalam kejayaan sesebuah negara.
Ia digambarkan sebagai satu persekitaran kawasan dengan masyarakat etnik campuran di mana wujud amalan-amalan dan tradisi budaya. Berdasarkan kepada rintangan-rintangan yang wujud dan dijelaskan di atas, maka dapat menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Ini bukanlah suatu tugas yang mudah. Ia memerlukan usaha dan tenaga daripada segenap lapisan masyarakat Malaysia. Sekian, terima kasih.